Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market dan juga sedikit technical analysis di coin market cap. So hari ni apa yang penting Zul nak share lah, sebab hari ni market agak memang boring. So which is apa yang Zul akan buat malam ni, Zul akan kosongkan Zul punya semua analisis di BTC dan Zul akan buat balik analisis daripada zero. So which is apa yang nak belajar tu, which is boleh tengok video ni. So video ni amat penting lah untuk anda. Sebab apa, Zul akan buat daripada zero, daripada chart tu kosong sampailah Zul buat semua analisis Zul akan terangkan setiap satu apa function dia. Dan juga yang penting malam ni Zul akan terang juga apa itu stock RSI dan RSI biasa. Sebab masih ramai yang confused tentang stock RSI dan RSI ni, which malam ni Zul akan cover juga untuk apa fungsi stock RSI dan RSI yang 14 yang biasa tu. So guys, sebelum itu let's go, kita pergi ke coin market cap dulu. Dan sebelum tu teruskan lagi untuk analisis coin market ni, please like, please subscribe untuk bantu tu dapat first 1k subscriber. Dah pun hampir dalam 640, which is almost dalam 300 lebih lagi. So bila sampai 1k tu anda akan tengok detail lah Zul punya portfolio, berapa jumlah Zul punya investment, apa coin yang Zul ada dan berapa persen setiap percentage untuk coin tu. So guys, let's go, kita pergi review short aja untuk review ni. So which nanti kita akan lebih banyak masa di chart. So inilah coin market cap. So alright, coin market cap macam biasa, ini pun masih yang baru, masih belajar. Ini adalah antara yang benda pertama yang anda perlu belajar untuk dalam crypto ni, ialah coin market cap. So siapa nanti Zul akan buat video short juga, Zul akan dengan plan buat dalam 5 minit untuk certain item, certain topik. So anda boleh belajar itu jadi detail dan anda boleh ulang-ulang lah video tu sampai anda faham. So untuk malam ni kita fokus dulu. Apa yang first kali untuk siapa newbie nak faham coin market cap tu apa, anda perlu pergi ke browser, buka coinmarketcap.com, dan kat sini apa yang benda penting. So hanya malam ni benda penting, yang detail nanti tu akan buat short video. So yang benda penting yang pertama adalah market cap. So anda perlu baca market cap ni. So now adalah market ni dalam 1.2 trillion USD dollar. So which is total keseluruhan market Bitcoin dan altcoin campur semua tu adalah 1.2 trillion dollar. So tengok untuk volume. Volume ni, apa yang volume adalah volume 48 bilion. So volume ini adalah transaksi yang berlaku dalam tempoh 24 hours tu. So ikutkan market cap, kalau ikutkan ni dropping sebab pagi ni dalam 1.28. So which is ikutkan kat sini kita baca dia dah buat pun analysis untuk kita, dropping kat 1.65%. So bila market cap dropping, so harga coin pun akan jatuh. Tak apalah Bitcoin ke altcoin, harga dia memang akan jatuh. So untuk volume, so volume ni akan mengukur pergerakan market kita untuk hari ni. So which is dropping, so hampir 10.37%. Bila volume berkurangan, kita akan nampak market tak akan buat pergerakan yang banyak, which is pergi makan tu hanya sideways ataupun pergerakan yang dalam lingkungan ruangan kecil. So which is tak ada, orang kata macam bagi zone, chart tu akan jadi boring lah pergerakannya. Kemudian kita tengok buat dominan BTC. So ini adalah yang pertama, kedua, ketiga dan tiga yang penting anda perlu tahu ialah BTC dominan. Which apa dominan? So 46% daripada total 1.2 trillion ni adalah datangnya pada BTC, dan Ethereum adalah penyumbang 17% daripada 1.2, which is dalam portfolio anda, kalau anda tak ada BTC, tak ada Ethereum, memang tu tak tahulah. Mungkin anda psikologi anda dalam kripto tu salah, anda punya portfolio pun dah confirm tak sihat lah kalau anda tak ada BTC dan Ethereum. Sebab apa? Ethereum dan BTC adalah penyumbang utama dalam kripto. So kalau anda tak support Bitcoin terutamanya, which is macam mana market kripto ni nak meningkat lebih tinggi. Sebab apa? Mereka tahu BTC ni bukan under government apa, kita ialah water ni people money, kata memang bukan under government apa. So which dia takkan pump sesuka, tak senang pump. So untuk menjayakan kripto ni, kita sendiri perlu berkorban untuk support BTC. So apa, dalam kripto anda perlu faham Bitcoin adalah yang penting. So altcoin atau shitcoin ni anda abaikan saja, anda hanya pilih coin yang utama. Macam cakap, portfolio 50% mesti dalam BTC, kemudian 50% lagi anda buatlah apa yang anda suka. Anda nak beli shitcoin banyak-banyak ke, tak masalah, tapi make sure portfolio anda 50% total investment anda mesti berada dalam Bitcoin. So itu untuk market, apa yang penting market cap, volume dan dominant. So kita secara ringkas ni, kita tengok harga untuk coin untuk hari ni. So Bitcoin 31.5, which tu tak tengok cerita kita sebab apa nanti tu nak tumpukan lebih pada chart. So kita tengok 24 hours.
Untuk 1%, 4% untuk Ethereum, BNB 2%, Cardano 2%, 1%. So which is, macam cakap ni, sebab total market melakukan kejatuhan, sebab tu kita tengok semua coin melakukan kejatuhan. So itu basic untuk anda. Nanti yang lebih detail tu akan buat short video dan anda boleh tengok lah. So let's go, kita pergi ke Bitcoin. So ini Bitcoin. Ini lah Bitcoin ialah chart untuk di Bybit. Right, sebab apa di Bybit? Sebab apa Zo trading pakai Bybit? Sebab kalau Zo leverage trade pakai leverage, Zo akan pakai Bybit, Bybit punya platform lah. Tapi sekiranya anda nak tahu Bitcoin tu start bila, so anda perlu pergi kat sini. Anda pergi chart ni, BTC USD. So anda tengok kat sini ada Bitstamp. So kalau anda pakai chart ni atau untuk platform ni, anda akan tengok chart ini daripada permulaan Bitcoin. Dia akan ada daripada 2012. Okay, 2012 macam tu lah. Tapi Zo kenal Bitcoin masa tu, masa awal-awal Zo kenal, masa tu dalam 2000, Zo ingat dalam 2017 ataupun 13. Masa tu Zo ingat lagi harga Bitcoin masa tu, masa Zo nak beli satu Bitcoin, Zo ada masa tu dalam hampir 3 Bitcoin. Masa tu satu Bitcoin Zo perlukan dalam RM900. Which RM900 kalau masa tu bahagi dengan kadaran tukar untuk USD dollar masa tu 3.2. So which is expected untuk dalam 281. So kalau 281 tu rasa dalam 2013 aku tengok 2013. So rasa dalam 2014, 2015 tengok harga jadi dalam 2014, 2013 masa tu harga dia dalam masukkan dalam $300. So dalam $300 expected dalam kawasan ni. So masa ni lah Zo kenal Bitcoin, masa ni lah Zo beli Bitcoin. And then masa tu Zo ada almost dalam 3 Bitcoin dah. Kemudian kena scam lah. Kena scam mengapa? So kalau Zo sebut ni kepada yang old school dalam crypto, dia akan tahulah itu Bitkingdom lah masa tu. Zo kena scam dengan Bitkingdom macam tu. So hilang semua tu. Now masa tahun 2001 Zo kembali balik ke dalam Bitcoin. So kenapa Zo masa tahun ni Zo hilang? Pertama Zo frust lah kena scam kat situ. And then Zo agak ada bad intention lah. Bukan bad intention, macam orang kata sedikit tak percayalah dalam Bitcoin. Tapi Zo masih lagi monitor Bitcoin. Zo tahu Bitcoin tu cuma masa ni Zo ni lah orang kata busy dengan masa tu Zo study. Sambil study Zo buat part time kerja. Itu pagi pergi kelas, lepas tu malam pergi kerja kan. So which is memang busy lah time ni. So memang tak ada masa nak orang kata nak kata time tu nak forex pun tak sempat, untuk Bitcoin pun tak sempat. So now 2001 Zo ada kembali balik. Zo monitor masa bulan awal tahun tu, bulan 1 dan bulan 2, awal bulan 2, bulan 3 Zo masuk balik lah. Zo start invest balik. So masa tu price tu masih lagi berada dalam kawasan ni. So which is masa tu price dalam kawasan ni. So first buy tu untuk beli kit sekian lama berada di kawasan masa Elon Musk beli tu lah dalam 30 lebih. So first buy tu lah kat sini. Kemudian Zo ada buy lagi dalam kawasan kat sini. Kemudian Zo ada buy kat sini. And then kat sini masa drop tu expected ada lagi kenaikan dalam 80-70. And then Zo buy lagi kat sini. And then lepas tu di dropping, so Zo buy. So which is now ada price ni. Untuk mostly Zo punya average, sebab apa Zo buy kat sini dan Zo ada buy kat sini. So now Zo punya profit untuk Bitcoin adalah negatif lah. Tapi Zo hold lagi, Zo tak pernah jual walau satu pun Bitcoin tu, walaupun Zo beli atas ni. And then Zo punya average unit per Bitcoin tu adalah pada di 52. So macam mana Zo dapat 52? Zo tambah semua jumlah total all Bitcoin yang Zo ada, dan Zo bahagikan dengan jumlah modal yang Zo buat keluar, dan Zo dapatlah di kawasan 52 USD dollar untuk Bitcoin. So untuk Bitcoin saja, kalau Zo tahan Zo labur sekarang ni, price perlu berada di 52, barulah Zo berada untung. So price bawah ni Zo akan rugilah. So which is tak masalah. Macam cakap, buat masa ni kita hanya kumpul aset. Value tu kita letak ke tepi dulu, kita kumpul aset. So now Zo akan expected Zo nak akan beli buy lagi bawah ni. Zo expected Zo nak labur dalam 10k lagi, 10k lagi untuk Zo buy di kawasan ni. Tapi expected sekiranya dapat 20. Tapi Zo tak beli terus direct lah 10k. Zo akan tunggu untuk ni bulan 7 tu. Daripada bulan 7 sampai bulan 10 Zo expected Zo akan laburkan lagi dalam 10k untuk grab lagi lah peluang untuk long term punya. So probably dalam bulan 7 ni mungkin Zo beli 2000. So bulan 8 mungkin lagi 2000. Bulan 10 2000. So bulan 10 lagi 2000. So which is Zo expected dalam 10,000 lagi lah.
Yang tu perancangan Zul untuk invest lagi. So itu history dalam Bitcoin. So now let's go, kita pergi ke chart. So ini kosong, apa yang Zul akan buat? Ini di 5 minit, tapi Zul akan pergi di chart dulu lah, yang lama, sebab apa nanti hari-hari kita boleh tengok lah. So ini chart Zul. So which is apa yang Zul buat ni, Zul akan delete semua. So Zul akan tekan button delete ni, so which is akan kosong lah. So kosong. So Zul akan terang juga SOR SI dan RSI biasa. So untuk inilah kosong. So apa yang perlu kita akan tengok weekly dulu. So bila kita nampak weekly ni, kita akan nampaklah seluruh pergerakan. Tapi di platform Bybit ni, dia chart dia adalah bermula di tahun 2019. So kalau anda nak tengok untuk pas, anda perlu tengok tadi lah Bybit stamp tadi 8. So which yang ni pun dah cukup sebenarnya. So untuk ini apa yang Zul buat, pertama kali Zul akan ambil Fibonacci. So Fibonacci sebab apa, kita berada di downtrend. So kita perlu cari last support untuk Bitcoin. So last support expected ini yang bawah ni. So kita ambil yang paling bawah ini. Right, so kita draw swing low to swing high, dan kita akan dapat 0.6. Right, 0.6 dan 0.7. So Zul akan drawkan punya box atau rectangle. So akan buat di sini. So dari sini, right, sini. So which kita akan buat macam ni, and then Zul akan tukar color lah. So selalunya kalau support Zul buat color orange. So inilah support Zul. So Zul akan lock. So kena kita ada support. Kemudian kita nak cari resistance. So resistance sama juga, kita akan buat swing high to swing low, dan kita akan dapat kita punya resistance. So kawasan ni resistance kita akan ambil sama. So dan kita dapat berapa resistance kawasan ni. Macam mana Zul akan tukar color. Color ni anda boleh pilih sendiri. Anda suka hati anda je nak pilih color apa. Free je nak pilih color tu, tak perlu bayar. Tu anda boleh pilih color apa. So macam tu buat color ni. So now expected kita price itu untuk bermain dalam kawasan support dan resistance. So inilah kawasan Bitcoin lah support. So untuk inilah support kita expected. Kita akan boleh pergi ke daily untuk confirm sikit. So ini daily. So kita tengok price sekarang bermain ke mana, bermain kawasan ni. So ingat yang ni adalah last support. So support sekarang ni kat mana? Support sekarang ni kita perlu ambil kita ingat tadi 2017 adalah masa tahun 2020. So akan buat satu line kat sini. Zul akan buat sini, Zul akan tulis kat itu, Zul akan genapkan saja untuk 20. So kat sini tukar 20k. Right, 20k. So apa 20k ni? 20k ni adalah tahun 2017 punya all time high yang 2017. So expected yang ini. So ini akan jadi kawasan support yang penting lah. So kita tengok kat sini pun price tu bereaksi cantik dengan kawasan ini. So ada kawasan base lah kat ni. So kita expected ni kawasan base. So which is ini adalah kita berada di kawasan box support RSI. So inilah last support untuk vertical. So expected untuk price tu jatuh kawasan 20, boleh lagi jatuh kawasan 20. Kawasan 20 adalah very good position untuk buy, dan price masih lagi boleh jatuh ke dalam 16 ke 15k. Sebab apa? Kita masih lagi di kawasan kat support. So adakah akan berlaku bawah tu? Tu tak expect price boleh jatuh bawah daripada 15k. Paling lower probably kita akan tengok antara 20k, dan jatuh bawah lagi probably adalah 15k. So ada jatuh tak pasti, tapi bagi Zul sekiranya jatuh kawasan ni, Zul akan grab opportunity untuk buy more and then collect more Bitcoin lah. So ini apa yang Zul nampak. And then kita ada support dan resistance vertical. So now kita tengok apa yang kat sini yang penting antara support dan resistance yang lain. So sebelum ni Zul ada monitor ialah support ni, dah ada support ni, kawasan ni. So expected kalau ini kita boleh ukur lagi. Kita akan buat kita akan cari yang lebih sesuai. So probably kita ambil yang ini. So selalunya Zul akan ambil 42 lah. So dekat-dekat je, tapi kita akan senang itu, kita ambil 42. Dia ada lagi yang belakang poin-poin belakang, cuma kita ambil senang 42. So which kita tengok expected price tu sampai sini rebound, berlaku rejection, mau retest, naik balik. Sampai ni breakout, retest. So which is 42 tu bukanlah 42k tepat, dia ada lagi 42 something belakang. Tu kita ambil 42 je, senang. Untuk detail tu selalunya kita perlu ambil box lah. Kita perlu ambil box macam ni. Right, so kita perlu draw macam ni sepatutnya. So which dia ada sentuh tu, ada lingkungan. Tapi untuk senang yang tu average kita ambil 42k saja. So untuk 42k ini selalunya tu akan tukar kepada color purple. Sebab apa? Dia berada di resistance tu, kita lock. Nah kita cari support pula, support horizontal. So tadi 20, masih ada lagi support. Mana base? Kita cari base. So sini. So tengok price tu berada di kawasan ni. So expected kat sini. Tengok berapa banyak kali dia sentuh. So yang ni kita akan tukar color orange. Right, kita tengok lock dulu, kita tengok okay, apa itu, kita ada base sampai 30, reject, 10 reject. So sampai sini pun reject. So now kita berada di kawasan horizontal, resistance dan support, price bermain dalam kawasan ni. So 30 ni very strong, which is 30 ataupun 28. Kita tengok
Kalau yang ni selalu dia put 30. Tapi kita tengok ini probably kalau kita tengokkan daily ni, kita ambil yang ni 108, ada touch almost ini 29, so 28, supaya kita ambil 30. Kita ambil 30 sebab apa? Jadi 40, 30 kita hanya lingkungan je lah. Macam cakap kita ambil average. So kita buat sini 30,000. Right, okay, then kita OK dan kita lock. So which dia takkan berubah lah. So sebab apa 30? Macam cakap ni bukanlah dia betul-betul 30. Kita ada lambok, kalau petuk kita kena draw, kita akan draw macam ni lah. Low tu, high tu, dan kita ambil macam tu. Right, selalunya kita kena ambil macam ini. So lower, paling lower, paling upper. So which is selalunya buat dia macam tu lah. Tapi untuk kita senang, sebab tu kita tengok ada rejection sini sampai ada rejection dalam sikit, turn bounce. So which is selalunya kita ambil box tu. So apa pun kita tengok 30 ya, senang untuk kita tengok. Dan kita tak comot kita punya cat lah. So which is macam antara 38 tu perlu break dulu. Kita tengok candle solid bawah, barulah kita expected price tu masuk boleh dalam kawasan support yang lebih besar. So now macam dia cakap, ni kita ada price bermain dalam kawasan 42 dan 30, which is antara support dan resistance tu. Price itu boleh bermain bermain kawasan ni lah. So which is ni lah aku kata kawasan pimpong lah. So which is kini price nak melakukan ke dropping lagi bawah, so price perlu break kawasan 30, and then barulah price itu ada potential untuk sampai 20. Dan sekiranya price tu nak balik resistance dalam 52 50k, price itu perlu break 42 dalam kawasan 42, barulah price itu akan ada melakukan pergerakan yang bullish untuk melakukan atas. So now itu basic, kita tahu pergerakan price perlu macam itu. So now price masih lagi kawasan bawah ni, selagi dia tak break bawah tu, selagilah kita tak ada lapan lagi nak tengok price bawah tu. So itu yang kita tengok, and then boleh je price sampai ni, and then besok bulan depan boleh je sampai ambil 42, bulan lagi depan boleh ambil 12 lagi. Bercakap selagi tak break 42, selagi kita boleh tak perlu lagi luar, kita akan bermain, kita perangkap dalam kawasan ini. And now so kita tengok itulah support dan resistance, macam mana Zul akan cari support menggunakan Fibonacci dan menggunakan horizontal. Now kita akan cari trend line pula. Apa tu trend line? Kita akan trend line untuk sama ada untuk trend line bullish ataupun trend line daily. So we see ni untuk daily, sebenarnya untuk daily adalah lebih bagus untuk ambil. So kita point high high, high low. So 2 point dah cukup untuk menentukan menjadi satu trend line. So kita akan ambil satu trend line ni, kita ambil, kita cantumkan 2 right, sampai ke bawah. So kita tengok dia dah mencantum 1 2 dan kita lock. So ini adalah tiba adakan all time high, ialah ini adalah trend line bullish. So which is price perlu breakout. Bila price berada di atas trend line ni, ini bermaksud price berpotensi untuk naik ke atas. Sebab apa? Inilah bullish trend line. So break bullish trend line, price akan melakukan momentum naik ke atas. So which kat sini break ini confirmation sikit, break ni lagilah confirmation. Tu biasa cakap setiap confirmation tu ada step. Which walaupun dah complete satu confirmation, kita masih lagi ada another confirmation. Katakan price tu naik ke atas, break sini, kita dah confirmation mula bullish, sampai 42 dia berlaku rejection. Tu rejection masih dalam ni, mungkin price masih lagi bermain dalam kawasan ni. Which ingat trendline ni kuat lagi, boleh lagi walaupun selagi tak break. So walaupun dah break trendline ni, kita ada lagi 42 untuk confirmation. So pergerakan price selalu menyata tu, tapi selalunya kalau dah break trendline ni ada momentum, kata momentum bullish lah, very strong. So sooner or later dia akan break ni, kemudian akan melakukan all time high baru. So now kita ada trendline bullish tu, kena kita cari juga. Ni sebab kita untuk bearish, so kat mana trendline bearish tu? Trendline bearish selalunya kita akan cari daripada harga paling bawah lah. So harga bawah macam mana kita akan cari? So contoh kita akan dapat yang ini. So ini kita tengok paling lower. Right, kita paling lower, kemudian mana yang lower low, mana yang lower next lower low. So expected dalam kawasan ni lah. So kawasan ni maknanya yang tu tak monitor, dua akan monitor lebih kecil. Tapi untuk ini kita boleh juga untuk pelajaran. So ambil ini, kita ambil ini, kita draw daripada atas sampai ke bawah. So expected tu yang ni. Okay, yang ni tu tak monitor, tapi maknanya tu ada, dia tak lukis tu hanya dalam gambaran otak. Sebab apa? Masih lagi dalam kawasan 20. So tengok yang ni, kita ada touch ini. Right, touch ini. Ni apa? Inilah trend line untuk bearish. So sekiranya price tu break bawah ni, potensi untuk price tu jatuh bawah lebih tinggi ataupun kata bad lah kalau normal market. So which is yang ni kita boleh monitor juga untuk menggunakan pen bearish. So kita boleh guna price ni bila price itu jatuh bawah ni, expected kita bila masa nak good position, bila price tu berada di dalam jatuh bawah ni, bila pertama berada kawasan bawah orange lah, very good position untuk buy. Bila berada dekat dengan trend line merah ni adalah good position untuk buy, dan bila berada di kawasan trend line ni adalah very good position untuk buy. So secara ringkasnya kita boleh untuk lagi tepat, whatever price yang berhampiran dengan tiga kawasan ni, which is trend line,
orange dan buat orange. So which is antara price kawasan ni lah, which is kita tengok ni dalam 20k. Adakah sampai 20k tak pasti, tapi untuk technical analysis cara data pengiraannya macam itulah pergerakan. So kita ada potential untuk sampai ni. Sampai tidak tak pasti, boleh sampai boleh tidak, tapi orang kata secara teori apa teknikal untuk pengiraan inilah kawasan paling bagus untuk sekiranya price sampai kawasan tu. Inilah kawasan paling bagus untuk kita buy. Sebab apa? Kita ada cross 1, 2 dan 3 untuk buy. So harap anda faham lah. So senang je, itu untuk gambaran kita tengok pergerakan price. So sekarang itu kita dah ada bullish trend line, bearish trend line. So kita untuk line untuk support lebih kita nak tengok yang sekarang lebih terpinci sekarang but daily. So setiap candle adalah merupakan satu daily untuk kita monitor nak daily, which is kata boring lah, which is kita akan pergi ke bawah sikit untuk 4 hours. So which is untuk 4 hours adalah very good untuk kita monitor untuk harian. Sebab 4 hours satu candle, which is dalam satu hari berada lebih kurang 6 candle ataupun 12 candle. So dalam 24 jam bagi 4 tu kita ada 6 candle satu hari. So very good lah untuk buat untuk trading ataupun untuk kita monitor. So apa lagi yang Zul teknik adalah Zul akan pakai teknik pattern. So untuk pattern ni apa yang Zul nampak, so yang paling latest adalah Zul monitor ialah pattern ini. Alright, ini kita boleh anggap dia sebagai trend line juga, trend line lebih kecil. So sebelum pattern tu kan trend line. So ini adalah trend line. Untuk ini trend line ini kita akan monitor pergerakannya, and then kita akan buat besar sikit lah untuk anda tengok. Dan kalau so dengan trend line yang kecil ni kita boleh anggap dia sebagai trend line dan juga buat dia sebagai untuk pattern. And then apa yang tu nampak sekarang ni untuk paling latest, kita nampak price tu buat pergerakan macam ni. So which kita akan buat trend line atas, kemudian kita buat trend line bawah. Right, kita akan dapat lebih kurang pergerakan price bergerak macam ni. So which ini apa maksud ni? Ini adalah channel. So which channel pun ada banyak channel. So bila dia jatuh ni kita panggil falling channel ataupun descending channel lah. Falling channel boleh, rising channel boleh. So which descending pun apa-apa je yang bermaksud kejatuhan kita boleh pakai. So expert senang untuk panggil, ini adalah falling channel lah. So falling channel bila expected price akan bermain dalam kawasan ni. And then untuk lebih detail adalah falling channel adalah falling channel adalah channel bullish. So expected price akan break ke atas. So macam mana break ke atas? So expected untuk break ke atas kita ambil dekat slow, kita akan ambil price pergerakan ini. So boleh price masih dalam kawasan sampai 37. Tapi ingat untuk sini kita ada satu lagi, Zul lupa tadi. Alright, ingat kita ada antara 42 dan 30. Kita lupa ada satu lagi kat sini, almost dalam kawasan ini. Alright, so dalam 36 untuk saya ambil tu adalah 9 ke 36. Sebab apa? Nanti Zul tunjukkan 36k Zul lock, and then Zul akan tukar kepada color purple. Sebab apa? Price berada di bawah kawasan 36. So which inilah kawasan resistance. Alright, so kita lock. So kenapa Zul ambil 36 ni? Okay, 36 ni kita tengok sebabnya price tu ada reaksi yang banyak lah kawasan ni. Kita tengok ikutkan macam juga bukanlah trend line dia, kena kita ambil yang untuk tepat kita perlu ambil macam triangle. So lebih kurang macam tu. So which price tu bermain, so which agak banyak. So which tak perlu, kita ambil average saja. So tengok price tu ke mana yang paling reaction banyak. So ni ada reaction, mini reaction, buat base. So which is whatever price tu ni, sama ada kalau dia break ke atas ada potential untuk melaku bound ke atas, ada di bawah ada potential untuk bound ke bawah. So kita hanya monitor lah pergerakan 36 tu. So untuk tadi ada 42 ke 30. So now kita lebih kecil lah, kita akan monitor lebih 36 dan 30. So which is kalau price break 36 kita ada potential untuk price tu bermain antara 36 dan 42 pula. So ini kita tengok. So which is expected kalau ikutkan price target ni, price boleh buat recovery. Right, recovery untuk sampai at least sampai 36. Adakah 36 tu dia akan break ke atas ataupun dia masih lagi buat rebound balik ke bawah untuk test untuk break 30. So apa pun market tak pasti. So now apa yang kita tahu, price tu adalah bermain dalam 36 dan 30k. So kita akan cari bantuan pattern untuk menentukan price tu sama ada boleh break 36 ataupun break 30. Yang tu jumpa adalah kita ada potential untuk break bawah 30. Sebab apa? Sebelum ni kita ada satu pattern yang lebih besar. Yang tu monitor sebelum ni ialah pattern ini. Tu ada yang ini. Tu ambil ini adalah sebagai inilah channel juga. So tu akan draw balik untuk kita punya ulang kaji. Tu akan buat kecil je, and then tu akan lock, and then aku ambil lagi, and then tu akan. Dan yang ini tak silap betul.
Yes, yang ini. So kita ambil ni. So which is tu ada monitor yang ni maknanya. Alright, nak cantik lagi boleh ambil tu pun. Ini kita ambil daripada bawah ni. Ini ada sikit fake out, tapi tak salah. Kita sebenarnya boleh ambil daripada sini atau sini, tapi Zul akan ambil inilah untuk lebih jelas. So which is kita ambil ini untuk channel. Bukan channel. Silap bukan yang ni. Tu nampak pelik sikit. Sebelum ni kita ada monitor yang ini kat channel yang short ini. Tu yang ini. So kita ambil yang ni. Right, yang ini dan yang ini. Betul. Tu which is kita ada gerakan yang macam ini. So which is bila gerakan ni ialah kita panggil, tadi ialah falling channel, ini adalah rising channel, ascending channel, apa-apa yang melakukan kenaikan dan lalu panggil. Ini panggil adalah rising channel. Apa tu ascending channel, boleh saja. So price itu bergerak dalam kawasan ini. So which is bila tadi inilah pattern bullish, ini ialah bertentangan ialah bearish. So apa maksud, price akan masuk ke bawah, akan melakukan continuation atas. So price target untuk ini bercakap kita dua. Pertama kita ada di kawasan ni. First target kita price point of breakout untuk sampai kawasan 30. Kemudian kita ada satu lagi formation untuk price itu break bawah 30. So price bawah adalah akan sampai 26. So which is dalam kawasan 26 point of breaking. So antara point tu kita dapat dah bahawa kita ada pattern bahawa price itu akan melakukan yang lebih besar, atau akan melakukan 30. Kita ada confirmation antara confirmation kita dapat adalah price itu akan jatuh ke bawah 30, tapi satu confirmation dia tak lagi complete untuk cakap price tu akan jatuh bawah. Kita perlu lagi ada confirmation. Nanti tu akan tunggulah ada confirmation. Tu price macam cakap price masih lagi boleh cover untuk ini 36 dan barulah melaku reaction ke bawah. Tu apa pun price berlaku tak masalah. Sebagai investor nanti tu akan terangkan apa yang anda perlu buat. So lepas tu, and then apa lagi yang tu selalu buat kat sini untuk chart. So ini then right, kemudian kita akan tengok untuk kalau ada confirmation untuk minggu ni yang penting apa, lalu ada stock EMA. So EMA ni apa yang tu guna ialah tu tengok garisan. Sebelum ni kita ada garisan di ni, garisan 20 ni 20, 50, 100 EMA. So which is whatever price kalau pattern break bawah ni candle potential untuk dia akan pergi ke next EMA. So which is ni dah break pun 50, do expected price tu akan pergi ke next EMA di kawasan repo di kawasan 26k. Sebab tu cakap bila sampai di kawasan 26 adalah very good position tak buy. Sebab apa? Kita dah masuk ke kawasan box support. So whatever dalam box support adalah very good position tak buy. Dan untuk very good yang betul-betul position adalah kawasan yang bawah ni lah, antara 20 dan 26. Adakah sampai? Tak pasti. Price boleh je sampai 26 dan terus melakukan ke atas. So whatever kita whatever dalam kawasan box ni kita ambil opportunity, kita buy. Jangan buy lock in, kita buy sikit. Di 26 kita buy sikit, ada akhirnya jatuh lagi 24, kita buy sikit. Jatuh lagi 20, kita buy sikit. Kita accumulate, kita kumpul aset. So macam orang cakap, kalau gold tengah jatuh, harga tengah murah, selalunya orang buat apa? Orang beli, simpan, beli, simpan, beli, simpan. Sebab apa dia beli, simpan? Sebab apa? Dia tahu future punya value akan naik. Macam juga dalam Bitcoin, bagi untuk Zul yakin untuk Bitcoin akan kembali balik melakukan ke atas. Sebab apa? Dia dah buat banyak kali. Tahun 2013 jatuh hampir 90% dan recover balik sampai 20k. 20k jatuh sampai 3000, now recover balik sampai 65k. Now 65k drop balik sampai 20k. Dan 20k kat mana dia punya net kenaikan? Dia dah cakap sebelum ni, dia punya expected lah dalam untuk first kita dapat dalam 80k, kemudian yang paling tinggi kita boleh dapat dalam 150 ke 180 sebelum kita buat another dropping. So macam biasa, ada season ataupun pergerakan Bitcoin tu year by year memang ada berlaku. Bila melakukan kenaikan dia akan jatuhkan, orang kata panggil correction, kemudian correction tu lah kita akan buy. Selalunya orang kata untuk investor kita akan cari kita akan invest duit masa time je lah, time harga tengah jatuh. So kita buy, kita tak kira pasal value, kita buy sedikit, accumulate, buy sikit, jatuh lagi kita buy, kita kumpul aset dulu. Bila price naik balik nanti kita akan kecapi pula untuk value. So now anda hanya perlu fikir dalam fikiran anda, mental anda, beli just buy for asset, bukan buy untuk value. Dan satu teknik yang cakap, jangan buy lock in. Whatever price berapa total sekiranya ada RM1,000 anda jangan all in, bahagikan pada 10 bahagian. So RM1,000 anda modal untuk beli BTC, mungkin untuk price 30 anda boleh beli RM100,
Sinyal dia jatuh dah 28, dah 26, anda beli buy lagi RM1, jatuh 24 beli RM1 sampai 20, very good position, mungkin anda beli buy RM500. So ada lagi balance, jatuh lagi bawah, anda buy lagi. Bishop cakap give and time, price tu akan naik balik dan anda akan dapat kecapi untuk profit. So ini apa yang Zul selalu buat. So sekarang kita akan pergi another yang penting untuk Zul. Bila Zul tengok untuk price market tu, macam mana price tu nak bergerak ke atas ke bawah, kekuatan dia, adakah kekuatan dia tinggi untuk bergerak atas, ataupun kekuatan nak bergerak tu orang kata volume, peningkatan price tu tinggi atau rendah untuk pergerakan dia. Apa yang Zul tengok adalah Zul akan tengok RSI. So Zul akan kembang yang ni. Untuk anda tengok lebih detail senang. Akan yang ini. So ingat ni kita ada dua jenis RSI. Yang pertama kita ada ni. Kita akan zoom in sikit. Pertama kita ada RSI biasa je. Siapa nak tengok setting dia boleh tekan dia ni. Tengok dekat sini, tengok style ni. Pertama upper band 70, pertengahan 50 dan 30. Apa upper hand, lower band ni tu akan tunjuk sini lah. So upper band ni, garisan atas ni adalah 70. So whatever price antara 70 ke 100 kita panggil kawasan overbought. So bila kita lower band 30 ke 100 ke 10 kosong daripada 30 kita panggil kawasan oversold. So whatever price berada di kawasan oversold ni, pesan bawah overband 30 ni adalah momentum untuk price melakukan kenaikan atas ataupun melakukan pergerakan yang besar untuk kenaikan. Bila price berada di kawasan ni overbought, and then price itu akan ada potensi besar untuk melakukan kejatuhan yang tinggi. Inilah penggunaan RSI. Orang kata RSI ni untuk pergerakan yang untuk jangka masa panjang ataupun pergerakan yang panjang lah. Untuk di chart nanti dia tunjukkan, dia akan terang dulu apa RSI ni. So ini RSI, ingat RSI biasa ni dan default yang 14 ni kita guna untuk menentukan tempoh pergerakan market yang lebih panjang untuk orang kata contoh daripada 65,000, contoh harga kat atas ni 65,000, dia jatuh bawah ni boleh sampai ke 50,000. So itulah pergerakan yang panjang. So untuk stock RSI ni kita momentum pergerakan untuk tempoh sesuatu macam cakap stock RSI ni kita RSI biasa ni untuk long term, untuk pergerakan yang lebih besar. Stock RSI untuk momentum pergerakan yang sederhana ataupun yang kecil. So basically kat tu dia akan tunjukkan kat chart, so nanti akan anda faham lah. So basically kita akan kecilkan balik ni, kita akan zoom in, zoom out. So basically kat ni. So now kita pergi ke chart balik. So kat sini bila tu terang tu nanti anda lebih faham lah. Dan stock RSI kita buat sini, stock RSI kita kat sini. So kita akan tengok example. So kita tengok stock RSI price sentiasa berada selalu kita senang kita nampak lah, price berada di overbought, berada oversold, so banyak. Tapi stock RSI RSI biasa kita nampak jarang-jarang kali dia berada di kawasan overbought ataupun di oversold. And then itu pertandakan sekiranya price itu berada yang di atas ni, berada di kawasan ini kata momentum untuk melakukan kejatuhan amatlah tinggi. So kiranya price tu berada di kawasan ni, momentum untuk kenaikan amatlah tinggi. Berbanding dengan stock RSI, walaupun price itu berada di kawasan overbought, price itu untuk di chart, price itu masih boleh melakukan kenaikan. Ini ada untuk orang kata pergerakan minimum. So bila kita combine kat sini, contohnya kalau kita tengok sini, okey, ni overbought, ini overbought. So which kita tahu ini adalah akan berlaku pergerakan yang besar. Which is besar teman, kita akan tengok di chart. Adakah besar atau tak pergerakan tu? Kita akan pergi kat sini, kita tengok. Kat sini. Height tu kita tengok kat sini. So apa berlaku di price kat market itu? Kita tengok adakah kita akan jumpa pergerakan dropping yang besar. So which is kat sini selalunya dia pakai teknik ni untuk teknik orang kata untuk trading lah, lebih pada untuk leverage. So ini kita tengok. Tu nampak tak dia punya perbezaan dia. Yang ini overbought di RSI biasa, stock RSI di ni. Isi apa petanda dia, kita tengok ini price bila berlaku macam ni, tengok dropping yang banyak. Kita tengok situ. Itu ada petanda untuk dropping yang banyak. Tu ini kat dia boleh pakai juga. Contoh sekarang kita tengok kat ini price kat ni stock RSI berada di overbought. Tapi kat mana price ini berlaku? RSI berada di oversold. So ini adakah kalau kita nak ikut mana? Kita nak ikut RSI biasa ataupun stock RSI? Kita akan ikut
RSI. Walaupun dia pada overbought, selalu overbought price untuk jatuh bawah. Yes, boleh jatuh, tapi untuk ini pergerakannya lebih ke atas. So kita tengok pergerakan dia naik ke atas walaupun stok RSI ni ke bawah. Yang kecil ni hanyalah untuk momentum yang ini aja. Untuk pergerakan ini kita akan zoom in sikit. Kita tengok untuk stok RSI tu pergerakan kecil. Apa yang kecil tu kadang kat sini dah nampak. Hai, kita tengok yang ni. Kat sini kat mana tinggi dia? Ini tinggi ini. So which is tinggi ni adalah tinggi yang hijau ni saja. Yang hijau ni. So dia kata akan melakukan kejatuhan. Tu betul, price melakukan kejatuhan. Tapi adakah orang kata besar kejatuhan? Kejatuhannya sikit saja. Bila sampai sini baru dia oversold. So dia berlaku, dia akan melakukan kenaikan. So dia akan melakukan kenaikan. Dan sampai oversold dia jatuh. Tapi untuk yang pergerakan lebih besar untuk yang ni, momentum adalah melakukan kenaikan. So mesti kita boleh guna stok RSI ni, RSI kita gabungkan dia dan kita akan tahulah bila masa price itu akan melakukan kejatuhan yang besar ataupun melakukan kejatuhan yang kecil ataupun terbaliknya. So kata itu yang dipakai untuk stok RSI. So hopefully anda faham. Jangan tertukar lagi stok RSI dan RSI ni. Setiap jenis tool tu ada penggunaan dia, walaupun nama dia sama tapi penggunaan dia lain-lain lah. So which is senang cakap, RSI ni untuk pergerakan yang lebih besar, stok RSI adalah untuk pergerakan yang lebih kecil. So bila kita combinekan dua tu, kita akan dapat satu data yang banyak. Sebab cakap charting technical ni adalah berdasarkan data. So kita tengok data di chart ni apa yang ada. Kita tengok EMA, kita tengok RSI, stok RSI, Blondin Bank, banyak trendline apa semua tu. Which dalam technical analysis banyak ilmu dia. Zul tak expect anda untuk belajar semua. Zul pun tak belajar semua. Zul hanya belajar yang penting-penting, apa yang Zul sesuai dengan Zul. Untuk Zul jumpa pattern, trendline, support resistance, Fibonacci, RSI, stok RSI. So bila Zul gabung itu, data yang Zul dapat tu pun dah cukup untuk Zul buat analisis berapa price tu. Kat sini dia akan melakukan atas, sampai sini dia berhenti, sampai sini dia bawa. So step by step anda akan belajar. Mungkin anda belajar tu yang ni, mungkin anda dapat sikit aja. Anda belajar on the line, anda dapat link, and then anda dapat anda punya sendiri punya secara untuk technical analysis. So setiap orang technical dia berlainan. Sebab apa? Kita ada banyak tu dalam analisis. So anda boleh combinekan semua tu, then hopefully satu hari nanti anda akan jumpa anda punya sendiri punya teknik technical analysis. So untuk Zul hanya boleh kongsi apa yang Zul tahu, dan anda boleh ambil ilmu tu dan guna untuk kamera, untuk anda punya experience, dan back test sekiranya anda sesuai dengan apa yang anda belajar tu, anda boleh gunakan untuk anda punya trading. So hopefully anda faham itu macam mana Zul charting. So macam Zul charting dulu, and then sampai balik lah lebih kurang macam yang awal-awal tadi. So which is Zul save lah, nanti tu terdelete, kita save dulu. So which is tak ada double job Zul untuk lukis balik. So untuk let's go, kita pergi untuk hari ni. Ini adalah Isnin, kita hari Isnin, tapi hari barat masih lagi ni pukul berapa? Masih dalam pukul 7. So untuk barat masih lagi malam. Orang kata dia orang tengah tayamum lagi. Tayamum orang kata tahajud, main tahajud lagi. So which is belum subuh lagi. So which is market dia orang tak buka lagi. So which is bila stock market buka hari Isnin malam nanti pukul 9 pukul 10, bila stock di bursa saham di US dah buka, dan kita tengok masa tu akan berlaku another pergerakan. So expected yang masih lagi expected untuk price tu melakukan kat atas. Sebab apa? Walaupun kita tengok stok RSI ni masih berada di bawah 50, so dia ada peluang nanti berlaku naik ke atas. So expected ni akan berlaku ke naik atas, dan price ni akan berlaku ke kawasan ni, dan barulah kita akan ada, adapun price ni mungkin breakout dia sampai 35 macam je cakap tadi, kawasan ni, dan price itu berada di kawasan ni. Bila tu, and then stok RSI pun dah berada di kawasan ni, dia seperti akan melakukan kejatuhan yang besar untuk sampai kita punya target dalam 26k. So boleh akan berlaku macam cakap, probably kita akan ada confirmation untuk recovery dulu sebelum melakukan ke atas. So untuk anda, ada yang dalam komen tu dia takut ketinggalan buy. So which is sekarang ni dia akan terangkan ni dia akan terangkan beberapa jenis orang dalam kripto ataupun sekarang ni. Yang pertama, anda newbie, anda tak ada sebarang lagi coin, anda tak ada knowledge tu, anda nak berminat nak beli coin, anda ada duit nak beli coin tapi anda tak ada lagi account apa. Which is apa yang perlu buat, create account dulu. Binance, kalau anda nak, link ada di bawah, pakai link referral Zul tu, which is dapatlah commission sikit. So untuk anda guna tu punya link di Binance, boleh buka situ, kemudian ada belajar deposit dia, kemudian
Apa yang tu boleh nasihatkan anda untuk newbie yang baru, masih baru lagi, tak ada coin, masih nak buat. Sekiranya, tu bagi contoh, sekiranya ada RM1,000, ataupun kata senang cerita, siapa dapat kedua SP tu RM10,000 kan. So katakan ada RM10,000, ada RM10,000 untuk beli coin. Jangan all in semua RM10,000 sekarang. Sebab apa? Anda buat portfolio. Portfolio tu apa? Anda Bitcoin ni banyak, dalam kripto ni banyak. Anda perlu RM10,000 tu anda bagi dua dulu. Bila bagi dua jadi RM5,000, RM5,000 modal khas untuk beli BTC saja. Dan RM5,000 lagi anda boleh beli altcoin lain. So untuk beginner, Zul hanya expectkan anda oleh 5 coin saja. Apa 5 coin tu? Yang pertama RM5,000 tadi adalah modal untuk beli Bitcoin. Dan ada RM5,000 lagi anda boleh beli Ethereum, BNB, anda boleh beli Cardano, anda boleh beli Solana, anda boleh beli lagi Solana, and then maybe untuk lagi kecil pembeli anda boleh beli. Alright, sekejap je buka ini. Alright, tadi RM5,000 untuk Bitcoin. Tu RM5,000 tu modal untuk beli Bitcoin. Tapi jangan login, nanti tu ceritakan. Okay, RM5,000 untuk beli Bitcoin. Ada RM5,000 tu, so ada RM4,000. RM1,000 untuk Ethereum, lagi RM1,000 untuk BNB, lagi RM1,000 untuk Cardano, lagi RM1,000 anda boleh pilih yang untuk Solana. Solana. Kemudian lagi last RM1,000 tu anda mungkin boleh beli untuk yang untuk performance yang cantik. Mungkin anda boleh beli Matic, tapi Matic pun dengan weak. Tapi untuk Matic ni boleh anda beli 500 untuk Matic. Kemudian ada mungkin anda beli Chainlink. Okay, Chainlink bukan Matic, anda boleh beli Chainlink. So untuk siapa yang masih baru, sebab apa, yang coin ni memang strong lah, untuk long term memang bagus. So which is lepas satu anda boleh cari knowledge sikit mana lagi coin ni kecil-kecil yang anda boleh pilih. Tapi make sure 50% portfolio anda dalam Bitcoin. So apa tadi, untuk yang pertama tadi, bila RM5,000 tu jangan knock in. Sebab apa? Kalau RM5,000 anda beli buy sini, anda price jatuh lagi, anda dah tak ada modal nak beli. So apa yang boleh buat dengan RM5,000 tu, RM5,000 untuk BTC tadi anda bahagikan kepada 10 bahagian. RM5,000 bahagi 10, kita akan dapat RM500 setiap bahagian. So which is anda boleh peluang untuk beli Bitcoin 10 kali. Okay, apa yang anda perlu lakukan, beli dulu RM500 Bitcoin kat sini. Whatever price anda beli saja, kerana anda adakan dulu Bitcoin. So kalau price naik anda adalah untung, tapi sekiranya price jatuh lagi, ingat ada 9 kali lagi boleh beli. So buy lagi kat sini RM500. So which is net price. Kalau tak nak tahu net kuasa buy, anda boleh follow dia punya YouTube channel, like and subscribe, anda dapat lah. And then apa, 20 kosan dulu, net kosan first tadi buy 31, dan 130 lah anda boleh buy lagi, jatuh lagi 26 buy, 24 buy. So which is anda tak akan kehabisan modal. So which is untuk nasihat satu je, sekarang ni price tengah jatuh, which is masa ada buy tu jangan fikir profit, fikir kumpul aset. Fikir ibarat anda beli emas dengan harga murah, anda expected untuk setahun 2 tahun lagi price itu akan naik. So which is, itu juga kripto bukan macam forex. Kripto ini adalah aset, dia bukan anda kena layan ataupun kena trade, atau kena anggap, bukan kena anggap, kripto ni memang aset. Dia bukanlah orang kata wang kertas apa, dia aset, ibarat gold. So kita buy tu, value tu akan naik sentiasa. Which is apa yang penting sekarang ni, kita kumpul aset. Tu yang pertama, yang masih newbie. Kemudian yang kedua, anda dah kena Bitcoin, anda dah ada Bitcoin, anda dah ada pun coin. Sekarang anda nak tunggu, anda masih ada modal tapi anda nak buy lagi coin tapi tak tahu kat mana. So apa yang tu boleh cakapkan, sekiranya anda dah ada buy kawasan atas okey, tu akan pergi ke daily, senang nak tengok. Right, katakan last buy anda kat mana? Katakan last buy anda di kawasan ni 42. So kawasan bawah ni anda tak pernah beli lagi. So tunggu kawasan 30, anda buy sedikit. Kemudian sekiranya price tu jatuh lagi kawasan 26, baru anda buy. So tak perlu FOMO, tak perlu beli banyak. Macam cakap, kalau ada RM1,000 bahagikan 10 juga. So which is kat sini anda beli RM100, jatuh lagi 28 beli RM100, beli 26 beli RM100, beli 22 jatuh RM1, which is whatever kejatuhan tu akan buy. Buat apa? Macam cakap, anda kumpul je aset, kumpul aset, which is time given time price tu akan datang balik. Itu untuk siapa yang dah ada Bitcoin, siapa dah ada position di kawasan belakang-belakang ni. So anda boleh buat macam itulah. So jangan FOMO, jangan jual pun Bitcoin anda kawasan ni. Tapi sekiranya anda memang dah tak ada hati dengan kripto, anda dah tak yakin pada trade, bila anda nak cut loss, tak masalah lah. Anda boleh buat decision anda untuk cut loss. Macam ada yang subscriber tu cakap, dia sebenarnya dia dah buy dulu kawasan atas ni.
dia dah buy kawasan atas ni banyak tu. Dia ingat dalam dia beli dalam 40k je lah, 40k ke berapa k tu tak pasti, tapi dia loss tu dalam 10k jugalah, dalam 20 ke 10k tu tak lupa, tapi 10k lah dia loss. Sebab apa? Dia buy kawasan atas ni, kemudian price jatuh. Now dia sebabkan mungkin dia takut ataupun tak pasti strategi dia cut loss. Dia cut loss mana? Dia jual semua Bitcoin dia, meaning dia jual dalam keadaan rugi. So which is dia expected dia nak masuk balik, tapi sekarang ni dia tak tahu nak beli ke mana. So macam yang ini tu tak galakkan untuk anda beli terus. Orang macam ni dia nak lansam tu, nak buy satu tempat tu nak naik. So which is itu bukanlah strategi yang bagus. Strategi yang bagus adalah dollar cost average. So macam cakap ni, macam Zul pun ada buy kat atas, Zul pun tengah rugi, tapi Zul tak buy sebab apa? Zul akan buy semua bawah, buy semua apa? Zul akan tunggu je price kat atas, give a time price tu akan naik balik. Sebab apa? History dah pun buat 2013 jatuh naik tinggi 2017 jatuh 20k jatuh ke 3000 naik sampai 65. So now 65 jatuh 20, so whatever price jatuh mungkin 68. So give a time aja anda akan dapat balik. Tapi untuk anda, kalau ada certain orang dia cut loss, tapi tak masalah. Kalau dia ada cut loss kemudian dia terima dengan nanti kira yang lapang, and then dia boleh masuk balik kawasan ni, tak masalah. Dan bila dia masuk pun dia akan dapat balik untung atas. So which is itu adalah orang yang kedua. Orang yang ketiga ni adalah orang yang FOMO. Apa itu FOMO? Dia dah ada kat belakang, tapi dia nak masuk, tapi dia takut. Dia takut nak masuk. Orang jenis FOMO. Bila apa tu FOMO? FOMO ni terbalik. Antara FOMO, dia FOMO nak buy, dia FOMO adalah fear of missing out. So fear missing out, masa jatuh bawah ni dia tak nak beli, tapi masa atas ni dia beli. Kemudian bila jatuh bawah ni dia takut nak beli. Itu adalah antara psikologi yang salah dalam investment. Sepatutnya bila price naik kita jual sedikit. And then bila jatuh ni kita reverse kita punya strategi, kita akan buy sedikit. Macam cakap, bila buy bawah ni kita kumpul aset je, tak kita value. Bila naik itu barulah kita akan jual sikit, ambil sikit modal, ambil sikit. So macam itu je teknik dia sepatutnya. Strategi yang ketiga ni adalah anda elakkanlah. Jangan FOMO dalam market. And then kalau anda ada kawasan tu, macam juga kami, letak anda punya position buy limit tu kat mana anda nak beli. So macam Zul cakapkan, yang pertama lagi Zul kawasan 30k. Kenapa Zul tak buy? Sebab apa? Zul dah ada position di 30k. Zul tak perlu FOMO untuk buy 30k. Kalau price tu naik, tak ada masalah. Kalau Zul price tu naik, yang belakang ni akan start buat profit balik. Tapi sekiranya price tu jatuh bawah, apa yang Zul buat adalah opportunity untuk Zul buy more Bitcoin. So which is 30 dah ada position, jatuh je 25, 26 Zul buy, jatuh 24 Zul buy, jatuh 20 Zul buy. Which is Zul akan increase punya asset, and sooner or later price tu akan naik balik, dan barulah profit. So untuk Zul maknanya Zul tak kisah pun price tu jatuh ke naik. Kalau jatuh Zul profit. Tapi kalau naik price Zul akan profit. Kalau jatuh Zul akan kumpul lagi asset untuk Bitcoin. So sebab apa? Certain ada subscriber Zul ni, dia ada duit banyak, tapi dia tak nak buy sekarang. Sebab apa? Dia takut kalau buy sekarang harga akan jatuh lagi, dia tak dapat buy. Sebab tu cakap, anda nak buy ni kena perlu strategi betul. Macam dia cakap, anda kena mental tu kena sedia. Buy sekarang sedikit, jangan buy semua. Buy 10%, and then kalau jatuh lagi buy lagi 10%, buy jatuh lagi buy 10%. Which is katakan ada 10,000. Bila price jatuh bawah ni, anda hanya mampu dapat dalam habiskan duit anda dalam 5,000. So ada 5,000 lagi modal. So tak masalah, kita layan je. Rezeki kita mungkin 5,000 tu je. So kita dah naik dulu. Bila ada momentum kuat ni, tahu, bila momentum kuat nanti Zul akan share lagi kat mana kita boleh buy lagi. Bila ada momentum kenaikan, kita bullish lagilah, orang kata lagi sesuai untuk buy. Sebab apa? Kita buat dollar cost average. Price tu naik, buy, naik, kita jual sikit, jatuh lagi kita buy, naik, kita jual sikit, buy, jatuh sikit. Which is kita dollar cost average. Which is masa buran kita buy tanpa keluar modal. Untuk masa jatuh ni kita buy mengeluarkan modal. Tapi mana buy masa melakukan kenaikan adalah lagi seronok daripada buy melakukan kejatuhan. Sebab apa saya cakap, kita buy tanpa mengeluarkan modal. Kenapa modal? Katakan kita buy ni 1,000, price naik sampai sini, harga dia 2,000. So apa perlu buat? Kita jual 1,000. Kita ambil modal dan katakan senang cerita kat sini, alright, kita beli satu Bitcoin bersama RM1,000. So now satu Bitcoin tu berharga RM2. So apa kita RM2,000. Apa kita jual? Kita jual 0.5 BTC. So
So bila kita jual 0.2 setengah BTC, kita akan dapat modal kita 1000 tadi, dan 0.5 BTC tu ada lagi. So whatever price tu naik lagi, kita akan untung. And then apa nak buy, price tu melaku retracement kita, yang kita buy balik pakai modal ni 1000. So which is berapa kita ada? 1 Bitcoin tambah 0.5, kita dah tambah aset daripada 1.5. So which is price tu naik balik kawasan ni, kita akan jual separuh lagi kepada kawasan yang kita masuk. Tu which is kata buy masa buran lagi seronok, lagi best strategi dia daripada buy masa downtrend. Tak apa-apa, masa buy di uptrend, kita sebenarnya kalau betul teknik tu tak perlu buat keluar modal pun, buat keluar modal sekali aja. Tapi untuk di masa crash ni, nak tak nak memang kita kena buat keluar modal lain, tapi modal tu kita kena control, buy sikit, jangan not in tu, which is hopefully anda faham apa yang cakap tu. Okay, itu untuk itu je untuk malam ni. And then sebabkan tadi ada yang request untuk BNB dan Solana, so kita akan pergi sikit tengok BNB dan Solana sebelum tu habiskan tu punya video malam ni. So ini BNB. So untuk BNB ada yang tanya kat mana price yang potential untuk buy. So macam tu buat di BTC tadi, inilah last support untuk BNB. So whatever price dalam kawasan 280 ke 170 adalah very good position untuk buy dalam ni. Dan kalau tengok lebih detail, kita ada sikit kawasan kat ni, kita akan ambil trend line. Alright, so ini, so whatever price jatuh lah hampir kawasan ni adalah amat bagus. So orang cakap ni, kita tak tahu price tu boleh jatuh atau tak, price boleh sampai sini to rebound. So whatever price dalam kawasan ni 280 ke 180, kita boleh accumulate. Macam cakap, buy 100, buy 100, buy 100, klik more. Target kalau ada RM500, jangan buy 500 terus, buy RM100, net jatuh lagi, buy 100, buy 100. So, barulah strategi yang betul, barulah anda tentram dalam market ni. Walaupun price jatuh pun tak kisah, anda kena betul. Price jatuh, kumpul aset, price naik, enjoy profit, enjoy value. Dan kita akan buat keluar lagi, buat keluar profit sedikit demi sikit. Dan on way up pun kita boleh buy lagi, buy tanpa mengeluar modal. So nanti yang tu akan ajar lebih detail bila nanti tunggu BTC dah buran, nanti tu akan adjust. Anda boleh ikut lah tu dalam kat mana tu buy, anda boleh ikut sekiranya anda nak ikut. And then kita tengok untuk Solana, sebab dia ada tanya Solana pun ada antara yang tadi dia recommendkan untuk newbie ni 5 coin Solana. Dan Solana adalah very good position tak buy adalah di kawasan 23 ke 13 dolar ringgit. $13 ke 23 adalah very good position untuk buy. So sama juga tadi kalau nak tengok ini, kita tengok yang ni dia ada base support, so probably maknanya price tu boleh kawasan ni. Kawasan ni buy tu atau bawah ni, so antara $18 tu very good. So macam cakap ni, sama juga whatever dalam price bawah kawasan ni antara $23, $13, anda grab je peluang. Tak apa, kena tengok ini sampai dalam $19 dia reject, sampai dalam $19 dia reject, sampai berapa ni $20 reject. So cakap kalau anda dapat ni, mungkin anda buy 100, kemudian itu anda buy 100, kemudian buy 100, daripada 100 anda dah 300 aset dan price masih tu keuntungan lah. Tu macam tengok accumulate more, buy sikit, jangan all in. So guna strategi yang betul. So anda boleh tanya tu kat ruangan komen. Apa-apa lagi kalau ada yang tu terangkan malam ni, ada yang tak kurang jelas, anda boleh anda tanyakan di ruangan komen. And then sekiranya tu boleh terangkan di ruangan komen, tu akan komen aja. Tapi kalau dijelaskan di ruang komen, adapun ada yang lebih suka ni, tu akan terang ke next video. So guys, rasa itu aja untuk malam ni. So segala ilmu yang tu aja free aja. So kalau anda tak like, tak subscribe, tak share ke rakan-rakan lain, tu tak tahulah tu kan. Tu please like guys, please subscribe, bantu tu untuk dapat 1k subscriber pertama. And then hopefully tu akan lebih semangat untuk lebih buat video-video macam ni, lebih video kata free je. So which is anda boleh belajar macam mana tu tengok profit, macam mana buat profit di crypto, dan apakah psikologi. So which is cakap jatuh pun tak masalah, psikologi anda kena betul. Jatuh kita kumpul aset, naik kita enjoy profit. So tak masalah jatuh atau turun, biarkan market tu dia nak buat apa, pandai-pandai lah dia market nak buat tu, kita enjoy saja. Jatuh bawah kita enjoy aset, naik atas kita enjoy profit. So guys, please like, please subscribe, follow je punya Facebook kat link bawah. Jumpa lagi malam nanti, pagi esok untuk review. Assalamualaikum, bye bye.